Jaga tuan-tuan. Pesan pula pada anak-anak kita, jaga anak dia pula. Anak dia pesan pula pada anak dia, jaga anak dia pula sampai kiamat lah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesan, jangan ada dalam kalangan keluarga kita zina. Karena itu akan memutuskan kemuliaan keturunan kita sejak daripada dulu. Tidak ada pun silsilah keluarga kita ada yang berzina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan pada malam ini sesi kuliah setiap Rabu malam Khamis. Dan malam ini kita menggunakan kitab Halal dan Haram fil Islam, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, untuk minggu pertama bulan Januari 2022. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita dah masuk ke bab yang ketiga, halal dan haram dalam perkahwinan dan kehidupan berkeluarga. Jadi ada 4 perbincangan dalam tajuk ini. Yang pertama dari sudut gharizah, yakni naluri semula jadi. Yang kedua dari sudut perkahwinan. Yang ketiga dalam perhubungan suami isteri. Perkara dibincangkan konsep perancangan keluarga, permasalahan talak. Yang keempat, hubungan antara kedua ibu bapa dengan anak-anak. Jadi kita masih dalam tajuk perbincangan yang pertama dari sudut gharizah, naluri semula jadi, yakni nafsu. Jadi kita dah baca pendirian manusia di hadapan keinginan hubungan lelaki dan perempuan ada 3. Dan yang pertama, mereka tidak ada hak bebas melakukan seks bebas, yang itu kita tidak ada dalam Islam, itu di barat. Yang kedua ialah mereka mengunci pintu seks, mengunci pintu seks dan mengharamkannya. Ini berlaku pada padri-padri dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah kita meletakkan batas-batas yang tertentu dalam hubungan seksual, bermakna tidak dilarang jika berlakunya perkahwinan. Itulah yang diambil oleh Islam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi itu kita dah baca 2 minggu lepas. Kita sambung pada malam ini muka surat 267. Jangan menghampiri zina. Itu tajuk perbincangan yang pertama yang berkaitan dengan gharizah ataupun naluri semula jadi nafsu manusia. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, jangan menghampiri zina. Itu tajuk yang pertama yang nak dibincangkan mengenai nafsu ini. Jangan menghampiri zina, sebab disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang akan dibacakan sebentar lagi lah. Baik, tidak heran lagi jika kita lihat semua agama samawi, Islam, Kristian, Yahudi, itu agama samawi, agama yang ada kitab,
yang turun daripada langit bersepakat atas pengharaman zina. Makna semua agama samawi, sama ada Islam, Yahudi, Kristian dan juga agama-agama yang bukan samawi pun bersepakat mengharamkan zina. Zina ialah persetubuhan lelaki dan perempuan yang tidak ada perkahwinan. Sama ada perkahwinan cara Islam ataupun cara agama lain, macam tu. Dan menentangnya dengan keras. Dan agama yang terakhir ialah Islam yang melarang keras perzinaan. Kerana perbuatan itu, bila dia larang mesti ada kerana. Nah, sebab dia. Kerana perbuatan itu akan merosakkan keturunan manusia. Yang pertama, zina akan merosakkan keturunan manusia. Jadi kita balik tanya mak ayah kita, daripada keturunan kita hak lepas-lepas dah, ambil 10 keturunan ke 7 keturunan ke. Cikgu berapa keturunan? 7. Ha? Anak sulung 7 keturunan. 3 keturunan. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jangan kita rosakkan keturunan itu. Nabi sebut keturunan dia ni sampai ke atas. Kalau kita baca ada 20 silsilah. Tidak ada dalam kalangan nenek moyang Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka agama fatrah, mereka alam fatrah waktu itu, tidak ada Nabi. Nabi Isa dah diangkat, kemudian Nabi Muhammad belum dilahirkan. Waktu itu zaman tidak ada Nabi. Ahlul fatrah ni antara dua Nabi. Nenek moyang Nabi sebut tidak ada yang berzina. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang tidak ada berzina keturunan Nabi. Dia apa kahwin cara depa lah. Bukan tidak kahwin tapi cara depa. Kita cek balik keturunan kita daripada atas bawah ni. Ada tak yang berzina? Tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Bila tidak ada, takkan kita nak mulakan? Bagi ada. Maka kita pastikan keturunan kita, anak-anak kita dijaga dengan elok supaya keturunan kita tidak pernah berzina daripada dulu lagi ni sampai kita keturunan yang ke-7, cikgu apa? Ke-4. Ada pula zina. Siapa anak kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rosak keturunan tu. Keturunan yang elok, semua kahwin elok, tiba-tiba sampai pada anak kita, jahanam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia merosakkan keturunan kita. Sebab itu jangan lepas mudah-mudah anak-anak, lebih-lebih lagi perempuan, jangan lepas anak perempuan keluar dengan lelaki yang bukan mahram. Orang Bali sebut boyfriend, sini sebut apa? Boya. Lebih kurang. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, mudah-mudah bagi anak kita kan kita bela daripada tapak kaki sebesar ibu jari tu. Kita jaga dia, tiba-tiba lepas bagi kepada buaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkepit. Ikut mat, perempit. Akhir sekali, sempit. Cikgu kata gini. Jaga tuan-tuan. Pesan pula pada anak-anak kita, jaga anak dia pula. Anak dia pesan pula pada anak dia, jaga anak dia pula. Sampai kiamat lah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berpesan-pesan jangan ada dalam kalangan keluarga kita zina. Kerana itu akan memutuskan kemuliaan keturunan kita sejak daripada dulu. Tidak ada pun silsilah keluarga kita ada yang berzina. Kewajipan kita sebagai bapa. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, pastikan kita tu bapa sebenar-benar bapa. Kita jangan jadi bapa ayam. Betul. Zina akan merosakkan silsilah keturunan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bayangkan kalau anak kita nak zina. Nanti orang tanya nak nikah, dia nak nikah, bapak siapa? Mak siapa? Jeng. Tambah kering. Nah, rosak keturunan tu akan rosak. Dia tak boleh sebut nama bapak dia. Dia pun bin kepada Abdullah kalau kita lah. Patutnya kalau ikut yang betul bin pada mak, bapak tak ada kaitan langsung. Bin pada mak yang melahirkan dia, walaupun anak zina bin dengan mak dia. Putus keturunan di situ.
No, sebab tu jangan bagi ada, jaga elok-elok lah. Selagi mana kita hidup, pastikan anak-anak kita, lebih-lebih lagi yang perempuan. Yang lelaki pun sama lah. No, jangan terlibat dengan benda-benda macam ni. Sebab zaman law, zaman banyak terlibat dengan zina. Anak-anak luar nikah bersepah-sepah. Mudah-mudahan tidak berlaku pada keturunan kita. Berlakunya kes pembuangan janin dan anak memang sebab mereka berzina bukan nak anak. Orang berzina dia bukan nak anak, dia nak seronok. Seronok berapa minit? 5 ke 15 tak kisah. Tak apa. Alhamdulillah. 5 ke 15 minit seronok. Tak ada orang Power Ranger sampai setengah jam, sejam. Dia nak seronok je, bukan dia nak anak. Hak kahwin dia nak anak. Tapi Allah tak bagilah pula. Hak kahwin ni sampai 5 tahun, 6 tahun mandul tak dapat anak. Hak berzina ni sekali berzina terus mengandung. Betul cikgu? Semua betul cikgu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, hak nikah lah cari doktor sana, doktor sini. Dah nikah 2-3 tahun tak mengandung. Risau. Yang zina sekali je. Jadi terus. Allah nak uji kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ingat, dia akan berlaku kes itu. Banyaknya kes bayi-bayi yang dibuang, janin-janin semua tu bunuh. Membuang janin yang umur 120 hari ke atas, gugurkan dia. Dia sudah diberi nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi roh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama 120 hari itu ditiupkan roh. Maka kalau kita buang, gugurkan waktu itu, dikira dosa membunuh. Membunuh ni berat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, jaga. Menjatuhkan nama kaum kerabat memang tak ada siapa seronok kalau anak dia zina. Jatuh maruah. Kebanyakan dia senyap saja. Bila berlaku zina ni dia senyap. Dua-dua belah pihak tu senyap. Belah lelaki senyap, belah perempuan senyap. Tak berketik orang panggil. Buat kahwin senyap-senyap. Kalau dua-dua setuju, tak apa menikah dua-dua lah. Kalau hak lelaki tinggal, cikgu macam nak you? Hak lelaki tinggal, Pak sanggup lah. Pak sanggup. Tak apa dia Pak sanggup, penggali kubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai cari Pak sanggup, siapa nak nikah dengan anak aku, bagi free. Bagi pula duit untuk belanja kenduri kahwin, dia bagi. Nak tutup aib sebelum perut membuncit. Tutup aib. Dia akan menjatuhkan maruah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu zina. Hati-hatilah. Kalau yang tak kena tak apa, yang kena memang makan takbir. Tuan-tuan, makan takbir. Memecah belahkan hubungan silaturahim. Kalau berlaku sepupu kan boleh menikah. Berlaku zina antara sepupu. Macam mana akan berlaku antara bapa perempuan dengan ibu ataupun bapa yang lelaki? Mereka kan dua beradik. Anak mereka ni berzina, macam mana? Akan berlaku putus hubungan silaturahim antara dua beradik. Bahaya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, silaturahim ni antara kaum kerabat. Dengan orang lain tidak nama silaturahim, kita bukan sama rahim dengan dia. Perut lain-lain, mak lain-lain, bapa lain-lain, tidak ada hubungan silaturahim. Silaturahim yang perut yang sama. Itu silaturahim. Ar-Rahim itu perut, bukan nama Allah Ar-Rahim itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka kalau kita buat satu panggil perjamuan dengan kawan-kawan, bukan nama menghubung silaturahim, menghubung persaudaraan Islam. Yang kita guna silaturahim itu bukan, dia bukan adik kita, dia bukan ayah, dia bukan abang kita, bukan satu rahim. Yang kita, macam mana kita nak hubung silaturahim, cikgu? Tahu tak? Ini guna menghubung silaturahim. Silaturahim apa? Hamba lain, mak lain, rahim lain-lain, nak hubung ke mana? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia hubung persaudaraan Islam, ikhwatul muslim, ikhwatul Islam, ikhwatul iman. Bukan silaturahim. Silaturahim ialah yang ada kaitan rahim. Satu rahim, adik-beradik lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tersebarnya penyakit yang kronik. Tengok bawah 99. Rujukan medik terkemuka Merrick, aku tak tahu nama dia. Cetakan 3 1977.
menyebut penyakit-penyakit yang disebabkan oleh aktiviti seks ataupun zina, seks bebas ini. Dan hubungan seksual yang menyimpang merupakan penyakit yang paling banyak tersebar di seluruh dunia. Pada ketika ini, jumlah penderita penyakit ini terus bertambah setiap tahun. Kejadian ini berlaku lebih kurang 20 tahun yang lalu. Kajian tu, Badan Kesihatan Dunia WHO mengira dalam setiap tahun lebih dari 250 juta menderita penyakit kencing bernanah. Kencing bernanah, ada kemaluan. Selain itu, setiap tahun mencatatkan 50 juta orang diserang penyakit sifilis juga daripada kemaluan, yang lebih terkenal di negara-negara Arab dengan nama penyakit Eropah. Sebab dia bermula di Eropah, seks bebas ni. Di Arab jarang berlaku. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu Arab bila hantar anak dia pergi ke Eropah mengaji, dia akan melakukan satu istilah, nama dia ziwaju friend. Ziwaju friend. Pernah dengar? Pernah dengar? Tak pernah. Ilmu tak habis. Ziwaju friend. Ziwaj bahasa Arab, friend bahasa baling. Ziwaju friend artinya perkahwinan kawan. Sebab di Eropah, di barat terkenal dengan boyfriend dan juga girlfriend, maka mereka menggunakan istilah ziwaju friend. Mana mereka kahwinkan anak-anak mereka waktu belajar di Eropah. Nak elakkan berlaku zina, mereka kahwinkan sewaktu mereka sedang belajar. Nama dia perkahwinan kawan. Masa mengaji. Nak elak girlfriend dan juga boyfriend. Sebab benda tu memang menular di barat. Kalau berlaku di Arab, dia akan disebut sebagai penyakit Eropah yang diimport masuk ke negara Arab ataupun negara-negara Islam. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Pusat pemusnahan penyakit kronik di Atlanta, wilayah Georgia, Amerika Selatan, Amerika Syarikat, mengira terdapat 3 juta orang di Amerika yang menderita penyakit kencing bernanah. Sedangkan jumlah pengidap sifilis mencapai 400,000 orang dalam waktu yang sama pada tahun 1976. Ini adalah kajian yang dibuat. Dan penyakit AIDS, Ebola, semua itu berkaitan dengan seks bebas. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Sebab itulah Islam, bila dia mengharamkan sesuatu, mesti ada sebab. Dan bila dia suruh buat sesuatu, mesti ada sebab. Dan sebab itu kembali kepada manusia itu sendiri. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nafsu bermaharajalela dan merendahkan moral seseorang insan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Baik, zina merupakan benda keji. Bila sebut fahisyah dalam Quran, makna rujuk pada maksiat kemaluan. Zina ataupun liwat ataupun melancap, onani. 3 ni masuk dalam fahisyah. Dia punya ubat dia, Quran sebut juga, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu sebagai pencegah kepada fahsya, zina, liwat, onani. Maksiat yang dilakukan oleh anggota kemaluan disebut dalam Quran sebagai fahisyah ataupun jamak dia fahsya. Dan disebut wal munkar, dan juga munkar. Munkar ni hak lain daripada zina, lain daripada liwat, lain daripada onani, curi, judi, macam-macam lain. Hak lain tu munkar. Solat adalah ubat kepadanya. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sayangnya bila dikaji semula, solat dalam kalangan remaja kita amatlah teruk. Amatlah teruk solat tu. Kalau kata 100 orang, mungkin dalam 10 ataupun 15 orang sahaja remaja yang belajar di universiti seluruh Malaysia ikut kajian Dr. Datuk Fadilah Khamsah dulu, dan 85% pelajar U tak solat 5 waktu secara penuh.
Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati, itu pelajari U yang ada 5A, 6A, 10A, 11A tu. Yang A, bayangkan yang tidak ada A. Nah, macam mana? Tidak ada A. Aduk merempit kok jalan. Lagi teruk. Nah, ni yang ada ilmu ni, yang dapat A plus dan sebagainya, A plus, A minus, macam-macam dah. Yang tu pun 85% solat tak penuh. Bayangkan yang B, yang C, yang E. Macam mana berlaku? Nah, bila solat tak dijaga dalam kalangan remaja, maka yang pertama akan berlaku zina. Sebab hanya solat boleh mencegah benda ni. Bila manusia meninggalkan solat, benda besar yang akan berlaku, zina, yang akan berluasa dalam masyarakat. Sebab itu, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruhlah anak-anak kamu solat seawal umur 7 tahun untuk membiasakan mereka solat, sehinggalah mereka balik, insya-Allah mereka akan terhindar daripada perbuatan zina. Ini semua kewajipan kita. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bukan senang. Nah, bukan senang untuk mengelakkan diri daripada zina. Sebab itu termasuk dalam salah satu golongan manusia yang Nabi bagi jaminan mereka akan dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di hari yang tidak ada lindungan, tidak ada naungan kecuali naungan dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Hurairah, Nabi sebut sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, hari kiamat pada mahsyar. Salah satu daripada 7 itu, wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dipujuk rayu oleh seorang perempuan yang berpangkat yang cantik. Perempuan yang pujuk, Nabi bagi contoh, perempuan yang pujuk tu yang pertama, zatu mansibin, ada pangkat. Bukan perempuan biasa-biasa lah. Nah, yang ada pangkat, yang ada harta. Kemudian bukan sekadar ada pangkat, ada harta. Nabi sebut contoh lagi, wa jamalin, comel. Cantik comel. Macam mana perempuan yang ada pangkat, ada harta, kemudian dia cantik pula, pujuk kita. Nak lari ke nak peluk dia? Jawab lah. Kahwin? Oh, bagus. Contoh hak Nabi bagi itu bukan senang. Kalau dia kata perempuan huduh, perempuan miskin, siapa nak layan? Siapa nak layan, kita pun tak mau. Perempuan pula cantik dan juga berpangkat, pujuk buat nak melakukan zina. Dia sebut inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia boleh buat macam tu, dia termasuk salah satu golongan yang akan duduk di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar. Tapi payah. 7 golongan tu semua payah nak buat. Nah, bukan senang. Sebab tu nak dapatkan special tu, naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yang matahari dia katakan lebih kurang sejengkal dengan kepala, berat. Sebab itu susah. Susah nak mengelakkan diri daripada melakukan zina kalau kita dah terlibat. Oleh kerana itu dia kena wala taqrabu zina. Di pada awal lagi jangan hampir. Dan hampir payah. Dan hampir payah nak buat. Islam melarang sesuatu kerana sebab yang jelas. Ada hikmah yang tersembunyi, sama ada dari segi pengharaman dan yang dibolehkan. Apa yang dilarang dalam Islam untuk menutup jalan-jalan yang boleh menyampaikan manusia kepadanya. Jelas di sini tindakan yang dapat membangkitkan nafsu yang gelojoh dan membuka pintu fitnah kepada lelaki dan perempuan, boleh mendedahkan dirinya kepada perbuatan zina dengan mendekatinya atau mempermudahkan jalan melakukannya. Maka semua itu dilarang oleh Islam dan diharamkannya. Baik, dia akan sebut satu-satu apakah jalan-jalan ataupun mukaddimah yang boleh bawa kepada zina. Nah, kita masuk yang pertama pada malam ini, haram berkhalwat dengan perempuan ajnabi. Ini jalan yang pertama yang dipilih oleh Profesor Yusuf Al-Qaradawi sebagai jalan yang pertama yang boleh membawa kepada zina, khalwat. Khala yakhlu, khalwah. Khalwat ialah bersunyi-sunyian. Itu makna asal dia, makna bahasa. Nah, khalwat ini bersunyi-sunyian, orang lain tak ada. Tu khalwat. Sebab tu Nabi, kalau kita baca buku sirah, disebut berkhalwat
berkhalwat di gua Hira, di gua Hira. Nabi berkhalwat di gua Hira. Jangan salah faham. Khalwat pada bahasa artinya Nabi bersendirian di gua Hira. Dia tak boleh tengok ada masyarakat dia duduk sembah berhala. Berhala tu bukan boleh bagi apa-apa pun kesan, tapi duduk sembah dia tak boleh terima. Maka dia mengasingkan diri. Nah, dia berkhalwat bersunyi-sunyian di gua Hira. Sampai turunlah Jibril tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulama-ulama di Mesir banyak. Kalau kita pergi masjid-masjid di Mesir, banyak di depan dia tu dia ada bilik banyak di depan. Untuk siapa? Ulama-ulama berkhalwat. Oh, sudah. Jangan salah faham. Khalwat pada bahasa mereka bersendirian. Masuk bilik tu bersendirian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu nama dia khalwat pada bahasa bersendirian. Khalwat yang tak boleh ni ialah lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang mahram tak apa. Yang bukan mahram duduk bersekedudukan, bersunyi-sunyian di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Tu nama dia khalwat. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Lepas tu duduk berdua-dua di tepi pantai. Tasik Cenang. Pantai apa dia? Cahaya Bulan. Dulu Cinta Berahi. Oh, sedap nama. Pantai Cinta Berahi. Tukar nama Cahaya Bulan. Yang tu tidak berkhalwat tapi masih melakukan maksiat sebab lelaki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan selagi mereka belum berkahwin. Walaupun bertunang sekalipun, dia masih ada larangan apa dia tak boleh berdua-duaan walaupun dah bertunang, sebab bertunang itu bukan menikah. Yang boleh berdua-duaan ini hanya yang dah kahwin. Cuma beza dia kalau dia berdua-duaan di tempat yang tertutup, di bilik hotel nombor 13 ke apa-apa, kan nama dia khalwat, maksiat beserta khalwat. Kalau berdua-dua di tepi pantai berpegang-pegang tangan, nama dia maksiat, tidak khalwat sebab orang ramai tengok. Tapi mereka dah tak malu melakukan maksiat sebab Nabi dah sebut dah, di akhir zaman kamu akan melihat manusia akan melakukan maksiat walaupun di depan ulama sekalipun, tidak ada lagi malu. Datang orang berjubah ke apa, dia selamba rok gini. Ni tangan ceng sambil peluk. Ramai jubah ke, serban lilit 15 ke, peduli apa? Nah, tidak malu melakukan maksiat dah. Sebab apa Nabi dia sebut akhir zaman macam tu. Tapi bukan kita berserah kepada takdir akhir zaman, kita kena usaha lah. Jangan sampai anak-anak kita terlibat dengan perbuatan yang seperti ini. Berkeliaran lelaki dan perempuan. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, berkhalwat ialah bersekedudukan di satu tempat yang tidak ada orang lain. Sewa rumah lelaki perempuan mana boleh. Yang tak nikah lagi sewa rumah duduk berdua-duaan. Sama dalam filem, dalam drama, tak segan silu mereka buat filem dan drama. Ni pengarah-pengarah filem buat filem dan drama. Tunjuk lelaki dan perempuan duduk satu rumah selamberok tu. Apa dia nak sampaikan pada masyarakat sebenarnya pembuat filem ni, pengarah-pengarah filem ni? Tuan-tuan, patut buat benar sesuatu yang boleh masyarakat ambil iktibar. Ni dia buat kita lelaki perempuan duduk satu rumah selamber, tak ada apa-apa. Hak lelaki pergi kerja, perempuan pergi kerja balik, duduk satu rumah walaupun bilik yang lain, tapi satu rumah, tak ada orang lain. Buat apa filem macam tu? Buat apa drama macam tu? Ini menggalakkan masyarakat melakukan khalwat, maksiat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, bila drama buat macam tu, dia drama ni cermin kepada masyarakat. Makna geng-geng muda, remaja tengok dia tu boleh drama buat takkan tak boleh. Sebab mereka mengaji dengan drama dan filem, mereka tak mengaji dengan ulama. Bila mereka melihat filem, itulah boleh. Sebab tu dia tu 18 ke atas tu. Ni umur apa? 18 dah. Sebab perlu panduan. Hak 18 bawah perlu panduan. Nak cerita ni, nak cerita ni. Ni hak duduk satu bilik gini, ni dalam filem ni, dalam drama. Di luar jangan buat ni, hukum dia haram, berdosa, hukum dia khalwat. Kita kena cerita. Ni tengok saja
Tu cikgu duk cerita kat anak. Cikgu tak nak tengok filem. Dia akan tulis ya 18 ke atas. Kanak-kanak bawah 18 tahun perlu panduan daripada ibu bapa. Kan kita kena tengok sekali. Untuk bagi tahu yang ni boleh, ini tak boleh. Sebab filem bukan boleh bagi ilmu. Filem tak boleh bagi ilmu, kadang-kadang bagi bala. Bagi benar-benar tak elok untuk diikut oleh masyarakat. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, antara yang diharamkan Islam ialah berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram. Dijelaskan yang mana perempuan itu bukanlah isterinya. Juga bukan di kalangan kaum kerabatnya yang diharamkan bernikah secara kekal. Seperti ibu dia, ataupun saudara perempuan dia, kakak dia, adik dia, ataupun ibu saudara. Ibu saudara dari adik-beradik bapa yang akan diperincikan selepas ini. Dia ada bab dia, perempuan-perempuan yang diharamkan berkahwin. Kita sampai bab dia, kita bahas. Bermakna perempuan mahram, kalau kita duduk bersama perempuan mahram, mak kita, adik kita, kakak kita, tidak dinamakan khalwat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tapi kena jaga orang. Tok Syekh tu bukan kira Tok Syekh. Tok Syekh. Sebab itu Nabi sebut, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar wa farriqu bainahum fil madaji'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Suruh anak-anak kamu salat waktu umur 7 tahun. Suruh saja, jangan pukul. Nabi tak pergi pukul. 7, 8, 9 jangan pukul. Suruh 3 tahun tu. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Dan pukul mereka kalau 10 tahun masih tak lagi solat, baru boleh pukul 10 ke atas. 7, 8, 9 suruh. 10 tak ikut lagi, piak bagi. Kotak. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat tidur lelaki dan perempuan. Anak lelaki bilik lain, anak perempuan bilik lain. So kurang-kurang rumah ada 3 bilik. 1 bilik untuk ibu bapa, 1 bilik untuk anak-anak lelaki, 1 bilik untuk anak-anak perempuan. Sekurang-kurang boleh buat 5, 6, 7, 8, 9, 10 lagi comel lah. Cikgu 12 hotel tu. Apa? 3 je. Okey, itu minimum. Minimum 3. Gitu. Baik. Jadi kena jaga juga. Contoh anak kita nak pergi daftar, contoh adik dengan abang, adik perempuan, abang lelaki pergi, depa pergi 2 naik bas. Depa akan tidur di satu hotel, 1 bilik. Tak apalah, tidak dinamakan khalwat. Walau bagaimanapun kalau boleh pilih 1 bilik seorang lagi bagus, walaupun dia adik-beradik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, mudah dia nak saling baju dan sebagainya. Tapi dah tak ada duit, tak apalah, sebab dia tidak dikira khalwat. Cuma afdal kalau ada duit lebih, pilih bilik orang satu lah, walaupun kita ni adik-beradik. Sebab syekh tu tak kira apa. Ingat, banyak berlaku sumbang mahram nama dia. Sumbang mahram ni berlaku sama-sama adik-beradik. Ayat ni lagi banyak, tapi tidak didedahkan, tidak dibising-bising, tidak di-viral, sebab dia melibatkan maruah keluarga. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, jadi berkhalwat lelaki dan perempuan yang bukan, lelaki dengan perempuan yang bukan mahram, duduk di tempat yang sunyi, yang jauh daripada pandangan manusia. Baik, bukanlah ini diterapkan kerana tidak ada kepercayaan kepada lelaki ataupun perempuan, ataupun salah seorang dari keduanya, namun ianya adalah suatu benteng terhadap keduanya daripada bisikan dan hasutan jahat yang kerap terpendam di dada lelaki dan wanita. Ketika bertemu gelora keinginan nafsu lelaki dan wanita dengan jebaran minat perempuan, apabila mereka berdua-duaan di situ, tidak ada orang yang ketiga di antara mereka. Tengok filem Semerah Padi, tengok Semerah Padi, tengok kan tak boleh. Filem pertama, filem yang ada cerita tentang hudud lah, dia sebab nama apa? Andika ke Teruna? Semua tak tahu. Piramli jadi Andika, Nodik Ahmad Teruna, betul? Tak tahu tak. Kan Soleh Kamel. Dia pun jahat, dia jahat kamu. Dia tak layak jadi hero. Muka dia tak apa handsome.
Dia jadi jahat. Dia datang kampung tu, dia bakar habis rumah, dia budak dalam buai pun dia bakar habis, tunjuk kekejaman dia. Lepas tu dia larikan anak tok penghulu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati pada hero pi selamat. Hero siapa dia? Andika. Piramli mana jadi hero? Dia pengarah. Tak ada siapa akan menang lawan dia, walaupun Samsing kampung dusun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia bila dia selamatkan, dia pergi bunuh Soleh Kamel tu. Dia bawa balik kan. Tapi tengah hutan ada satu dangau, hujan lebat. Apa berlaku? Jeng jeng jeng. Berlaku lah. Tu kata bila berdua-dua sahaja dia tak lepas. Siapa pun. Serban lilit 15 pun tak lepas lah. Perempuan punya pasal. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi zina. Itu yang kita takut, bila berdua-duaan setan akan datang yang ketiganya. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ada satu lagu Bila Berpacaran. Cik Munir pun nyanyi Bila Berpacaran. Suhaimi Mior Hasan. Anna Rafali seorang lagi. Ultimate. Tak kenal Ultimate? Hak lagu macam cakap. Kita boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang, duduk renggang-renggang, bertambah sayang, biar malu-malu, biar segan-segan, karena malu itu perisai orang beriman. Sambung. Tapi lirik itu salah. Mereka buat lirik suka-suka hati. Boleh pandang-pandang mana boleh. Nanti kita akan jumpa satu hadis yang kata al-ainani tazniyani. Dua mata itu berzina. Wa zina huma an-nazar. Dan zina mata itu dengan melihat. Melihat siapa? Melihat kepada perempuan yang bukan mahram, walaupun tidak ada nafsu syahwat. Bila kita melihat kepada dia sahaja, dikira zina mata. Zina mata ni zina majas, bukan zina hakiki. Dikira zina, habuan zina. Tak boleh juga pandang kecuali keperluan sahaja. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, patut lagu lirik dia jangan pandang-pandang. Betul. Ni boleh pandang-pandang, salah. Yang boleh pandang ni mahram, perempuan mahram saja. Bukan mahram sebenarnya tak boleh pandang pun. Kecuali keperluan. Kita akan jumpa di depan nantilah tajuk dia. Nah, cuma saya nak ulah dulu lirik tu salah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi hak betul dia kata, biar malu-malu, biar segan-segan, kerana malu itu adalah benteng orang beriman. Memang betul Nabi sebut dah. Al-imanu bid'u wa sab'in syu'bah a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza 'anit tariq wal haya'u minal iman. Nabi sebut iman itu 70 lebih cabang dia. Hak cabang paling tinggi la ilaha illallah, dan cabang paling rendah buang duri di jalan. Di antara dua rendah dan tinggi itu ada salah satu daripadanya ialah al-haya' minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Malu apa? Malu untuk melakukan maksiat. Itulah nama dia, sebahagian daripada iman. Bukan malu suruh ceramah. Nak suruh ceramah malu-malu tu tak kena tempat. Tak boleh malu nak ceramah. Tak boleh malu nak baca Quran. Tak boleh malu nak buat baik. Yang kata malu tu nak buat maksiat, barulah malu. Nah, di antara maksiat ialah merokok. Maka malulah nak merokok. Baru ada iman kita ni. Dan kita dah tak boleh berhenti, tak apalah. Merokok jangan tunjuk kau orang. Kita dengan Allah lah, sudah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nak rokok bilah tak mana. Balik pokok ke mana-mana. Jangan dalam tandas sudah. Tandas jangan rokok. Nanti orang lain masuk, dia akan kena asap rokok. Baju dia akan kena. Kita akan bagi asap dalam tu. Nanti dia masuk ustaz pula. Lepas tu masuk kelas ngajak. Murid kita, ustaz isap rokok. Oh sudah. Kan baju dia bawa rokok kan. Itu fitnah besar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bila merokok jangan tunjuk ke orang. Ni depan tu imam nak isi borang nikah. Kalau aku tak berisi ya. Nah, dia kira maksiat sebab difatwakan haram. Padahal haram takkan benar tak maksiat.
Maka malulah kita nak melakukan maksiat, walaupun kecil macam mana pun maksiat perlu malu untuk melakukan. Baru dia ada iman. Al-haya'u minal iman, Nabi sebut. Malu itu sebahagian daripada iman. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'aha zu mahramin minha fa inna thalithahuma asy-syaitan." Maksudnya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka janganlah dia bersendirian dengan wanita asing. Bukan kata daripada Cina, daripada Kedah. Wanita asing ialah wanita yang bukan mahram. Ajnabiyah dia panggil, tanpa mahramnya. Kerana yang ketiganya adalah syaitan. Bila manusia, lelaki dan perempuan berdua-duaan di tempat yang sunyi-sunyian, maka syaitanlah orang yang ketiga yang akan mengajak mereka untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang ni bukan kira siapa. Kita duk baca surat khabar tu bukan kata orang biasa-biasa yang terlibat. Kadang tu sampai ustaz pun terlibat. Masuk surat khabar nak jangan kita baca. Kita pun ustaz juga. Kita pun kena jaga dia juga. Sebab dia bukan kira siapa. Nafsu dia tak kira orang. So, siapa yang boleh menundukkan nafsu selamat. Nah, Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ialah orang dapat menundukkan nafsu dia. Nafsu tu kena ikut dia, bukan dia ikut nafsu. Nafsu kena ikut dia. Hak ni manusia cerdik. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia akan melakukan amal sebelum dia mati sebagai bekalan dia. Wal ajizu, orang lemah ataupun bodoh. Lemah pada akal ni macam bodoh. Dalam kelas dapat 30/30. Lemah akal. Nah, bahasa kasar dia bodoh. Bahasa sopan lemah. Orang lemah atau bodoh, kata Nabi, al-ajiz man atba'a nafsuhu hawa, yang ikut hawa nafsu dia, wa tamanna 'ala Allah al-amani, dan dia bercita-cita kepada Allah nak masuk syurga sebagai satu cita-cita tanpa amal. Ini orang bodoh. Nah, jadi orang cerdik dia kena menundukkan nafsu. Memang payahlah. Memang payah, cakap memang mudah, tapi nak tundukkan dia tu payah. Bila kita tahu payah, maka kita jangan masuk ke tempat tu lah. Ke tempat mukadimah zina ni, yang kita tahu nafsu tu payah, yang kita pergi duduk dua-dua dengan dia buat apa? Jangan duduk. Bila duduk payah kita nak tundukkan dia, syaitan pula datang duk hasut, lah kali gum. Cikgu kan tidur cikgu. Baru pukul 8.30 kan 10.30. Saya tidur pukul 12. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Bila payah nak menundukkan nafsu, maka hati-hatilah. Nah, jangan kita mendekatkan diri kita kepada benda-benda yang boleh membawa kepada perzinaan. Mukadimah, lebih-lebih lagi khalwat. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 53. Maksudnya, dan apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta dari isteri-isteri Nabi, maka mintalah kepada mereka dari sebalik tabir. Cara yang demikian lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Imam Al-Qurtubi berkata, apa yang dimaksudkan iaitu segala jenis lintasan hati yang selalunya menghantui perasaan lelaki kepada wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita pun ada kepada lelaki, lelaki pun ada kepada wanita. Waktu Nabi Yusuf diceritakan dia ada hati dengan Zulaikha, dan Zulaikha pun ada hati dengan dia. Kalau tidak petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berlaku benda tak elok. Nah, Yusuf pun dah ada cerita rasa ingin, sebab dia lelaki, walaupun dia Nabi, dia lelaki. Nah, perempuan pun ada hammat, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Surah Yusuf sebut. Zulaikha ada keinginan kepada Yusuf, dan Yusuf juga ada keinginan kepada Zulaikha. Dia tak kira apa. Nah, tak kira apa. Dia nafsu. Baik, dengan demikian bercakap dari belakang tabir lebih baik dari timbul sebarang keraguan dan fitnah.
Ini jelas menunjukkan tidak mungkin seorang lelaki itu boleh meyakinkan diri duduk bersama-sama dengan wanita yang tidak halal baginya. Justru meninggalkan perbuatan tersebut lebih baik bagi dirinya untuk menjaga maruah dan sebagainya. Jadi kalau kita contoh kita naik bas, kalau bas lah ni dia 2-1, pilih hak satu tu. Kalau tak ada hak satu tu habis dah, kita kena hak 2, tiba-tiba kita pi nak naik malam tu ke, tak kiralah pukul apa pun, tiba-tiba hak sebelah kita tu perempuan. Nak je nak mengkata alhamdulillah kan, masya-Allah. Jauh nu Johor Bahru 12 jam tu kalau kereta aku bahak tahu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, nak duduk sebelah dia, boleh bayangkan nak duduk sebelah dia tu. Tuan-tuan carilah, tukar suka sama suka atas kapal ke, tukar suka sama suka, pergi cari hak lelaki, suruh dia, perempuan lain duduk sebelah ni, aku nak pergi duduk sebelah lelaki. Cari jalan siap-siap. Kalau kita tak cari jalan, seronok tak tidur dah malam tu. Tangan ni cek. Pukul 12 pula ke? 12 malam. Bila larut malam, taragucah jengkreng. Saya pernah sebelum saya pergi Mesir dulu, saya pernah naik bas daripada KL balik ke Baling. Bas malam. Sampai di, saya tak ingatlah di mana, dekat mana, mungkin kat Tapah, saya tak ingat. Seorang perempuan daripada belakang. Dia jalan pergi depan. Pergi jumpa driver. Driver tu India. India, bukan Melayu. Dia pergi duk cerita apa saya tak tahu. Tiba-tiba driver tu berhentikan bas di tepi, di bahu jalan. Lebuh raya. KL nak balik, saya nak balik Kedah, balik Ustaz. Balik Baling masa tu, Baling. Dia berhenti bas, driver India ni dia pergi belakang. Dia kata awak bangun. Turun. Dia suruh turun. Dia suruh turun. Hak lelaki tu turun. Dia turun, tutup pintu, dia terus jalan. Dia tinggal di luar raya. Perempuan tu pergi mengadu dengan dia. Lelaki tu duk gosok dia. La ilaha illallah. Duk rabah dia, rabah. Dia tak boleh nak duduk. Dia dah bercerita driver bas. Driver India. Dia bukan yang ni. Dia suruh turun, nak balik yang apa aku tak tahu. Tinggal sampai Kedah. Tak ada dia patah balik, tak ada. Tak tahu dia balik dengan apa, Allah dah. Tu duduk dengan perempuan, dia akan jadi punya. Dia akan jadi. Elokkan, carilah kerusi lain yang kita boleh tukar suka sama suka, kita elokkan duduk sebelah perempuan. Lebih-lebih lagi hak comel-comel lah. Kalau hak 70 tak apa lah. Perempuan tu kita pun tak teringin. Hak comel-comel jangan, walaupun 60 pun tak, baru nak pencin, tapi 60 pun duduk segar lagi, jangan duduk sebelah dia. Carilah tempat lain yang lebih selamat, yang kita boleh tidur lena. Macam tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Rasulullah SAW memberi peringatan yang keras terhadap seorang wanita yang berkhalwat dengan kaum keluarga suaminya. Ini lagi teruk. Maknanya adik ipar, abang ipar dia. Bahaya ni. Seperti saudara lelaki, sepupu dan lain-lain. Perkara yang ni mahram dia. Perkara ini sering dipandang remeh oleh masyarakat pada masa kini. Sama-sama adik-beradik, nama dia sumbang mahram lah. Kalau dengan sepupu tu dia bukan mahram lagi dah. Dia memang boleh menikah. Kita pandang remeh. Perkara sedemikian lebih mengundang permasalahan yang besar dan pelbagai fitnah yang akan timbul kerana melibatkan hubungan kekeluargaan yang dekat. Kalau berlaku apa-apa, kita malu. Begitu juga saudara isteri yang bukan mahram. Ni adik ipar, abang ipar ni. Seperti anak lelaki dari bapa saudara atau sepupu, atau ibu saudaranya yang sepupu, perlu tahu batas-batas pergaulan dalam hubungan kekeluargaan yang rapat agar tidak terjerumus dalam kancah perzinaan atau seumpama dengannya. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa." Faqala rajulun minal ansar, "Ya Rasulullah, afara'aita al-hamu?" Qala al-hamu al-maut. Maksudnya hindarilah, kita habis hindarilah diri kamu dari keluar masuk kepada kaum wanita. Lalu seorang ansar bertanya, "Hai Rasulullah, apa pandangan kamu tentang ipar duai?"
Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ipar dua itu sama seperti maut. Ipar dua itu satu kematian. Nanti kita baca apa maksud maut situ. Nah, baik ipar dua yang wanita itu ialah kaum kerabat suaminya. Maksudnya pada pertemuan dengan mereka itu ada bahayanya dan kebinasaannya, iaitu runtuhnya institusi kekeluargaan dan agama apabila berlakunya maksiat di antara mereka. Ini kerana wanita akan diceraikan oleh suaminya. Kalau dia buat onar dengan adik ipar dia, suami dia akan ceraikan dia. Akan berlaku pergaduhan antara adik dan abang tu pula, pecah habis. Itu kata bahaya adik-adik ni. Maka wujudnya permusuhan di antara keluarga kedua-dua belah pihak. Bahaya ini bukan saja pada gharizah naluri semula jadi manusia dan apa yang dituntut oleh lintasan hati dan tindak tanduknya saja, malah ditambah ke atas semua itu perasaan bimbang yang akan mencemari kehormatan kekeluargaan dan kehidupan suami isteri, dan rahsia mereka berdua akan dicemari oleh orang yang suka mengumpat dan mencampuri urusan orang lain dengan mengambil kesempatan untuk merosakkan rumah tangga seseorang. Ibnu Katsir berkata, ipar dua itu adalah maut, kematian. Ungkapan ini biasa disebut oleh kaum Arab sebagaimana mereka mengungkapkan singa itu adalah mati. Macam itulah, bahayalah. Dan sultan dan penguasa adalah api. Pertemuan dengan mereka samalah seperti bertemu dengan mati, maut dan api. Jelasnya bertemu dan berkhalwat dengan ipar dua itu lebih berat dari bertemu dengan orang luar dari kaum keluarga, kerana kemungkinan sekali dia akan menghasut isteri untuk meminta atau menuntut beberapa permintaan yang melampau terhadap suaminya, sedangkan suami tidak akan terjejas apa-apa pun dengan keluar masuknya ipar dua ke dalam rumahnya. Jadi kita kena beringat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ipar dua ini. Nah, kita bila menikah dengan isteri kita, duduklah di rumah asing. Janganlah duduk di rumah pak tua yang masih ada adik-adik lagi dan sebagainya. Cari rumah asing, sewa pun tak apa. Peringkat mula memang nak beli rumah tu tak mampu, sewa dulu. Nah, pastikan ada rumah asing. Bila kita dah ada rumah sewa sekurang-kurangnya, maka pesan pada isteri kita, siapa-siapa datang rumah, jangan bagi masuk adik aku ke, abang aku ke, jangan bagi masuk. Termasuk ayah pun kalau dia tak harap, jangan bagi masuk. Sebab ada ayah jenis tu, jenis miang keladi ayah minat menentu tu. Ada. Jadi kalau si suami ni dia tahu ayah dia panggil macam tu, pesan dengan bini, jangan bagi masuk siapa pun dalam rumah aku. Ni rumah kita, hanya kita berdua, jangan bagi siapa-siapa pun masuk. Ni tidak mudah-mudah adik ipar boleh masuk rumah kita, keluar rumah kita macam rumah dia sendiri. Bayangkan macam mana akan berlaku. Nah, kalau kita tidak ada di rumah dia, boleh masuk. Isteri kita pun dah biasa buka pintu masuk, dia boleh berlaku apa-apa sahaja. Sebab ipar dua, kalau orang asing isteri kita tak bagi masuk, tu bahaya dia tu. Orang asing bukan kata Bangla dah. Termasuklah juga tu. Nah, maknanya bukan ada kaitan kaum keluarga. Isteri kita tak akan bagi masuk rumah. Buka pintu pun tak. Selamatlah dia tu. Tapi yang kata ipar dua ini satu kematian, bahaya dia. Sebab bila datang rumah, isteri kita pergi buka pintu, kita pula tak ada. Sebab apa? Sebab adik ipar dia, sebab abang ipar dia, takkan dia tak buka pintu. Orang lain dia tak buka, selamatlah dia. Tapi bila adik ipar, abang ipar datang, takkan dia tak buka, dia buka. Maka itulah al-maut. Faham cikgu? Pesan anak-anak. Nah, yang menikah ni zaman ni, musim-musim duduk nikah, duduk cuti lagi ni, pesan benar-benar macam ni, kena jaga hubungan tu. Pastikan takut berlaku benda-benda yang kita tidak duga. Nafsu kita tak boleh jangka. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi sekadar itu untuk malam ni. Yang pertama yang boleh bawa kita mukadimah kepada zina ialah khalwat. InsyaAllah kita masuk 2 minggu lagi memandang jantina berlainan dengan nafsu syahwat, melihat kepada perempuan ataupun melihat kepada lelaki dengan nafsu syahwat, di antara mukaddimah ataupun jalan yang boleh bawa kepada zina. InsyaAllah kita akan bahas 2 minggu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian.
Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.